A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada kali ini, iaitu di muka surat yang ke-283 insya-Allah. Hari ini sesi tadabbur Al-Quran akan bersama-sama insya-Allah di surah Isra, surah Al-Isra ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-17 insya-Allah. Jadi kepada semua yang bersama dengan kita pada sesi kita pada kali ini, harapnya dapat memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah, kalau tolong bantu untuk kita memberi feedback, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang telah memberi feedback. Jadi insyaAllah hari ini kita harapnya dapat sama-sama untuk membuka mushaf di muka surat 283 sebagaimana yang tertera di dalam skrin kita pada kali ini, dan kepada sesiapa yang membuka telefon dan sebagainya, boleh buka insya-Allah di surah Isra ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-17. Kita akan tengok pada hari ini, selepas daripada kita telah baca sebelum daripada ni tentang surah Isra ni, iaitu ataupun dipanggil juga sebagai surah Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di permulaan surah Isra ni tentang Isra, iaitu Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian diterangkan oleh hadis Nabi SAW lagi yang sahih, Nabi kemudian tu di Mi'rajkan, jadi Isra dan juga Mi'rajkan ke bertemu, menemui melalui langit-langit yang pertama, kedua dan seterusnya. Dan itu telah kita baca, mungkin kita baru dengar saja kan, kita baru saja melepasi bulan Rejab baru ni. Jadi insya-Allah, kemudian selepas daripada tu dalam muka surat 282 sebelum daripada ni, kita telah dengar bahawa Allah Subhanahu wa taala, kita telah baca sama-sama, tadabbur sama-sama bagaimana Allah Taala telah menyebutkan tentang Bani Israel, iaitu Bani Israel ini Allah Subhanahu wa taala telah katakan bahawa mereka ini akan melakukan 2 kali kerosakan di atas muka bumi yang besar ni, dan kemudian setiap kali apabila mereka melakukan kerosakan, Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada mereka ini azabnya, kehancuran mereka melalui orang-orang yang diutuskan oleh Allah SWT menghancurkan mereka. Jadi kita telah baca perkara tersebut, dan kemudian pada hujung muka surat 282 sebelum daripada ni, kita telah baca bahawa Allah SWT sebenarnya mengenakan perkara-perkara tersebut kepada Bani Israel ini supaya mereka ni sedar kan, bahawa jika mereka melakukan kesalahan, Allah SWT boleh kenakan apa juga bentuk tindakan yang Allah Ta'ala nak kenakan. Jadi kita sampai kepada ayat pada muka surat ni pada hari ini, iaitu insya-Allah kita akan masuk di ayat yang ke-8 ayat yang ke-8 daripada surah Isra ni. Jadi insya-Allah kita akan baca sama-sama. Saya bacakan sedikit sebelum daripada kita masuk dengan lebih detail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, maksud daripada ayat ni iaitu Allah Subhanahu wa taala, kita boleh katakan membuat kesimpulan daripada apa yang telah dikenakan, hukuman dikenakan kerana kejahatan Bani Israel tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, asa rabbukum an yarhamakum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kata, moga-moga Tuhan kamu akan yarhamakum, yakni menyayangi kamu. Kerana apa? Kerana supaya mengharapkan supaya yarhamakum ni, kalaulah kamu ini selepas daripada kali yang kedua ni, kalau kamu ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat dan sebagainya lah kepada kamu semua. Itu. Jadi Allah Taala kata, tapi Allah Ta'ala memberi amaran dalam waktu yang sama, wa in uttum, kalau kamu kembali semula kepada kejahatan kamu ni, maka Allah Ta'ala kata,
udna, kami akan kembali semula untuk mengenakan tindakan kepada kamu. Jadi kalau kita tengok kan kepada Bani Israel ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita tengok kan Bani Israel ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan kepada mereka macam-macam perkara kan, macam-macam. Jadi sepanjang zaman ni kalau kita tengok pun sebelum daripada abad yang ke-20 ni, banyaklah tindakan-tindakan yang telah dikenakan kepada mereka kan. Even abad yang ke-20 ni pun ada kita tengok kan bahawa Bani Israel ni, iaitu orang Yahudi, mereka ni dikenakan dengan macam-macam tindakan. Orang tak suka kepada mereka kerana mereka ni kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Allah Ta'ala dah beri amaran dah, kalau kamu buat jahat lagi, Allah Ta'ala boleh kenakan hukuman. Jadi wa in uttum audna, kamu buat lagi, aku akan buat lagi, Allah Ta'ala kata. Tapi mereka tak serik. Sebenarnya dalam masa yang sama Allah SWT nak beri peringatan juga, hin-hinnya kepada kita semua umat Islam ni. Umat Islam ni umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni buat satu perkara melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Taala sebut Bani Israel ini melakukan fasad, fasad mereka ni bukanlah kadang-kadang tu kerosakan kepada manusia. Fasad ni, kerosakan ni dalam bentuk iaitu mungkin mereka ni merosakkan, mengubah kitab Taurat mereka tu, dan juga mereka telah membunuh nabi-nabi. Nabi kita pun mereka nak bunuh, sebagaimana yang berlaku dalam kisah Bani An-Nadir, iaitu orang Yahudi yang berada di Madinah. Mereka nak bunuh Nabi kita, nak campakkan batu yang besar ke atas kepala Muhammad ni, mereka nak bunuh. Jadi itu memang plan mereka. Jadi Allah SWT kata wa in autum audna, kalau kamu kembali, kami akan kembali lagi. Wa ja'alna jahannam, dan kemudian Allah Ta'ala kata, dan kami jadikan neraka jahannam itu lil kafirina hasira, kepada orang kafir sebagai hasir. Hasir ini ada dua makna lah yang diberikan oleh ulama. Yang pertama sekali, hasir ni makna tempat penjara, tempat tak boleh keluar. Yang keduanya maknanya ialah tika, hamparan. Maksudnya hamparan ni apa? Iaitu tempat duduk mereka. Kalau penjara tu maksud mereka tak boleh keluar daripada situ. Dan yang keduanya hasil tika tu maknanya tempat bawahan mereka tu ialah mereka ni berada di atas tika tu. Jahannam tu, mereka berada di jahannam, hasil mereka ialah jahannam. Seterusnya ayat yang ke-9 kita tengok. Inna hazal Quran, kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang Quran pula, kehebatan Quran, apa yang Allah Ta'ala dah berikan kepada Nabi Muhammad ni, iaitu inna hazal Quran, Quran ini Allah Ta'ala kata bukanlah untuk apa-apa, tapi Allah Ta'ala kata yahdi lillati hiya aqwam, dia ni menunjukkan, yahdi maknanya memberi petunjuk, menganjurkan, menunjukkan kepada sesuatu benda yang hiya aqwam, yang paling mantap. Aqwam ni maknanya ialah kalau ikut dalam bahasa a'dal wa aswab, yang paling betul dan sebagainya kan. Jadi maksud di sini ialah Quran ni, apa-apa yang ada dalam Quran ni, dia adalah yang paling mantap, yang paling kuat, yang paling teguh, yang paling segala-gala yang terbaik Quran ini kan. Itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi apa-apa, kalau siapa yang nak satu benda yang teguh, satu benda yang mantap, maka hendaklah dia mengikut kepada Quran ni. Allah SWT. Jadi Allah SWT memuji Quran ni, wa yubashshirul mu'minin, kemudian Allah Ta'ala kata Quran ini memberi khabar gembira, menceritakan perkara-perkara yang menggembirakan orang mukmin, allazina ya'maluna as-salihat, mereka-mereka iaitu mereka-mereka yang beramal dengan amalan soleh, annalahum ajran kabira, bagi mereka pahala yang besar. Kalau kita tengok mana dan syurganya dan sebagainya kan, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ini, iaitu inilah dikatakan khabar gembira. Tapi dalam masa yang sama juga jangan lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita selepas daripada itu, iaitu dalam ayat yang ke-10 Allah Taala kata wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan ingatlah orang yang tak beriman dengan hari akhirat ni, a'tadna lahum azaban alima, kami akan sediakan kepada mereka azab yang pedih, azab alima, azab mu'lim. Jadi kita tengok kat sini insya-Allah kan dua benda kan. Jadi jangan ingat bahawa Quran ini menceritakan dua perkara. Perkara yang memberi khabar gembira, dan juga dalam masa yang sama juga Quran ini menceritakan perkara-perkara yang kalaulah kamu ni buat macam ni, kamu buat kejahatan, kamu menipu, kamu buatlah apa-apa saja kan, tidak beriman, menunjukkan kamu tak beriman kepada hari akhirat ni, kami akan sediakan. Jadi ada dua golongan lah, bukan Quran cerita satu benda saja. Ayat yang seterusnya ialah ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 kita tengok Allah SWT sebut wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Allah sekarang ni sebut kan, yang tadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-9, yang ke-10 ni tentang Quran. Sekarang ayat yang ke-11 ni Allah Ta'ala ceritakan tentang manusia pula.
manusia. Maknanya mana manusia ni, sifat manusia ni Allah Ta'ala sebut di hujung tu wa kana al-insanu ajula. Kita tengok kan dalam hujung ayat yang ke-11 ni Allah Ta'ala sebut manusia ni dia adalah ajula. Ni ajula kan, makna dia ni ajula ni makna gopoh, makna dia ikut perasaan, dia tak boleh berfikir panjang kalau apa-apa ni kan, dia kadang-kadang nak cepat. Untuk ajula ni makna gopoh lah kalau ikut bahasa Melayu ni kan. Tapi maksud gopoh tu bagaimana Allah Ta'ala sebutkan sini, di antara bentuk kegopohan manusia ni kan, kekalutnya mereka ni kan, kalau mereka ni ditimpa kejahatan dalam keadaan marah ditimpa keadaan suasana yang menekan mereka dan sebagainya kan, apa mereka buat? Allah SWT kata sini wa yad'ul insanu bisyarri, dia akan berdoa dengan kejahatan. Maksudnya ulama tafsir kata berdoa dengan kejahatan ni kadang-kadang bila dia ni nak marah kan, dia kata celaka lah. Kita tengok kan biasa kan tak kita tak mesti berdoa ni makna ya Allah berilah kecelakaan, bukan macam tu. Tapi maksudnya makna kadang-kadang kan tanpa sedar makna kita sebutkan perkataan celaka kamu, itu doa tu kan. Kita marah pada anaknya, kita kata kamu ni bodoh dan sebagainya kan, itu adalah doa-doa yang tak bagus. Jadi Allah SWT sebut sini wa yad'ul insanu bisyarri, dengan keburukan, dengan kecelakaan, iaitu ulama kata bila berada dalam keadaan marah, dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan ialah tak boleh kontrol perasaan, maka dia pun berdoa dengan keburukan, meminta keburukan. Jadi seolah-olah sama doa'ahu bil khairi, Allah Ta'ala kata sama dengan seolah-olah sama macam dia berdoa kepada kebaikan. Maknanya dalam keadaan okey dia akan minta dengan kebaikan bersungguh-sungguh lah, nak ya Allah Ta'ala berilah kesihatan, berilah begini. Tapi bila dia tak sedar, tengok-tengok dia berdoa dengan kejahatan kepada orang lainnya. Allah Ta'ala katakan iaitu bisyari sini lah, sama ada ke atas dirinya sendiri ataupun ke atas orang lain, ke atas keluarganya dan sebagainya. Jadi doa-doa begini adalah merupakan, Nabi kata jangan ditakuti apa kan, takut pada masa tu, masa-masa dia berkata berdoa dengan kejahatan itu, Allah Ta'ala makbulkan doa dia tu, nanti akan terkenalah kejahatan yang dia minta tu kan. Yang dia kata, sebab tu lah kita kata bodoh, celaka, apa benda semua tu kan, benda-benda yang tak elok tu kan, dengan doa yang tak elok tu, takut nanti masa tu Allah Ta'ala makbulkan, so apa akan jadi? Celaka nanti jadi, bodoh nanti kan. Jadi Allah SWT kata jangan sebagaimana dia ni manusia ni, dia berdoa dengan kebaikan, dia berdoa juga kejahatan itulah sifat yang Allah Ta'ala kata wa kana al insanu ajula, bahawa manusia ni sangat-sangat ajul. Seterusnya ayat yang ke-12 wa ja'alna al-laila, kemudian Allah Ta'ala pergi pula kepada sebutkan tentang malam, iaitu tanda-tanda yang Allah Ta'ala tunjukkan yang berlaku di keliling kita, yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini, Allah Ta'ala jadikan malam dan juga siang itu sebagai dua tanda. Ayataini, kedua-dua tu. Ada setengah ulama kata malam dan juga siang sini, malam dan siang lah, iaitu gelap dan cerah ni yang berpusing-pusing, yang beralih-alih bertukar ganti ni. Tapi ada yang kata, setengah ulama kata maksud siang dan malam di sini adalah maksudnya adalah matahari dan juga bulan. Itu adalah pandangan-pandangan ulama tafsir lah saya sebut. Jadi Allah Ta'ala kata dia jadikan malam dan juga siang itu ataupun matahari dan bulan itu sebagai ayat ini, dua tanda. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Allah Ta'ala kata kami padamkan ayatal laili, tanda malam itu, wa ja'alna ayatan nahar, dan kami jadikan pula tanda siang. Tanda siang tu makna siang lah. Kita katakan siang itu mubsirah tu cerah, cerah boleh nampak. Kita tengoklah kan, ni kita ni waktu pagi sekarang ni kan, sebentar lagi akan cerah ni, matahari dah naik dah sekejap tadi kan. Jadi di tempat kami lah kan, di Brunei ni, jadi maknanya ialah dia akan cerah, mubsirah. Jadi itu semua adalah tanda kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tukar gantikan, menjadikan siang tu cerah, malam tu gelap. Bayangkan kita kan, kalau kita nak tidur pun, kalau cerah sangat susah nak tidur kan, kalaulah gelap maka kita mudah tidur, nampak? Jadi Allah Ta'ala dah jadi cantik kan, malam tu gelap, jadi boleh rehat dan sebagainya. Allah Ta'ala jadikan siang itu mubsirah tu makna cerah kan. Untuk apa? Allah Ta'ala sebut situ kan, untuk apa? Litabtagu fadlam mir rabbikum, untuk kamu mencari, litabtagu, kamu mencari, menuntut memperolehi fadlan, iaitu kurniaan. Kurniaan di sini iaitu dengan kamu berusaha lah, bikasbin, ulama tafsir kata kan, iaitu kamu berusaha, kamu pun dapatlah apa ni yang dikatakan kurniaan Allah Ta'ala mir rabbikum,
Tapi kena ingatkan bahawa semua tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak kita yang menanam, tapi yang menumbuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak kita yang mengail, kita yang memukat ikan, tapi yang menjadikan kita ni dapat ikan tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya kita lah yang memelihara haiwan, tapi kena tahu bahawa semua benda tu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala matikan haiwan tu, kita nampak kita lah yang melakukan industri dan macam-macam kan, seolah-olahnya macam kita lah yang menghasilkan. Tak, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh. Jadi semua tu adalah merupakan dipanggil fadlan. Sebab tu kata kurniaan. Kita kena ingat kan, semua benda tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mir Rabbikum, itu yang pertama. Allah Ta'ala jadikan malam dan juga siang, matahari dan juga bulan tadi tu. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala kata wali ta'lamu adadas sinina wal hisab, dan supaya juga kamu ini dapat tahu adadas sinin, bilangan-bilangan tahun, dan juga hisab, perkiraan waktu. Perkiraan hisab situ maksudnya ialah perkiraan waktu al-awqat. Jadi makna sini dengan kalau tak ada malam siang, macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak tahu kan? Kalau tak ada malam siang, macam mana kita nak tengok musim? Macam mana tahu musim? Tak kira lah manusia ni ada jam, tak ada jam ke, ada jadual kalender dan sebagainya kan. Tapi kalau lah tak ada malam siang ni, habis, rosak kan. Jadi kita boleh tahu kan, oh hari ni berapa hari, 365 hari, oh setahun. Bila tahun ada 4 musim, bagi orang ada musim lah kan. Kemudian kita tahu, oh ni musim hujan, ni musim panas, ni musim monsun, ni musim, semua tu adalah dengan adanya matahari dan juga bulan, dengan adanya siang dan juga malam. Jadi semua tu Allah menyuruh kita ni berfikir bahawa semua tu adalah merupakan ayah, sebagai ayah kan. Wa kulla syai'in, Allah Ta'ala kata, dan semua benda itu fassalnah, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, semua benda kami detailkan. Kalau ikut detail kan maksudnya perjelaskan. Ikut tafsila tu maknanya detail kan. Tapi asal makna fasola ni ialah qata'a, maknanya potong. Potong tu maknanya sebiji kan, kita boleh tahu kan. Ataupun dalam tafsir kata bayanna tibyanan, iaitu kami jelaskan semua benda. Jadi Allah Ta'ala ceritakan, maknanya tengok kan, maknanya kadang-kadang secara direct, kadang-kadang Allah Ta'ala campurkan ilmu tu kepada manusia, lalu manusia itu menerangkan kepada kita. Kita pergi sekolah, kita boleh belajar kan. Jadi manusia tuliskan buku-buku daripada ilmu-ilmu tu. Itu semua adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ingat bahawa benda-benda tu semua adalah datangnya daripada manusia kan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-13, kita tengok ayat yang ke-13 insya-Allah. Wa kulli insanin, Allah SWT kata, ingat selepas itu, wa kulli insanin, semua manusia, alzamnahu ta'irahu, kami telah lekatkan, kami telah ikatkan. Apa dia? Ta'irahu maknanya amalan-amalannya, maksudnya. Jadi Allah SWT kata bahawa manusia ni dia terikat dengan amalan dia. Maksud amalan itu amalan atas dunia lah kan, fi unukihi, di atas lehernya. Jadi kenapa disebut leher? Kerana leher ni seolah-olahnya apabila satu benda tu diikat pada leher lah kan. Jadi kalau orang pun nak ikat orang pun dulu kan, orang zaman orang pergi memperhambakan manusia, pergi tangkap orang, diikat pada leher. Jadi ikat pada leher ni maknanya satu benda yang tak terlepas lah daripada dia. Bukanlah maknanya leher untuk leher dia saja, tak. Tapi maknanya leher itu adalah menunjukkan kepada sesuatu benda tu bila diikat di leher, kepada leher. Jadi Allah SWT ikatkan, Allah Ta'ala kata diikatkan manusia ni dengan amalan dia. Maknanya tak boleh lari, amalan tu tak boleh kita berpisah daripada kita. Allah Ta'ala kata alzamnahu ta'irahu fi unuki, Allah Ta'ala lekatkan, ikatkan amalan itu pada lehernya. Kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kemudian nanti kami akan keluarkan untuknya, Allah Ta'ala kata nanti pada hari akhirat nanti kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat, yaumal qiyamati kitaban, satu benda yang tertulis, yang mansyura, yalqahu, akan diberikan kepada dia, mansyura. Mansyura maknanya terbuka, maknanya benda tu boleh dibaca, maknanya benda apa benda yang berlaku pada kita ni pada hari ini sebenarnya adalah telah ditulis oleh Allah SWT. Kita buat jahat ke, kita buat baik, ditulis kan. Jadi benda tu nanti akan ada, akan dibawa kepada kita nanti kan. Nanti kita akan dibentangkan kepada kita, Allah Ta'ala buka pada kita kan, baca. Jadi Allah Ta'ala kata apa situ, kita tengok dalam ayat seterusnya, iaitu Allah Ta'ala kata Iqra, Allah Ta'ala kata. Jadi ini adalah satu gambaran kan. Jadi bila kita baca ayat-ayat begini, kita ingatkan bahawa apa kita boleh gambarkan, apa yang akan berlaku kan pada hari akhirat kan. Jadi kita tak adalah
kita tak perlu kepada TV, tak perlu kepada apa kan. Bila kita baca Quran ni, kita dah boleh gambar dah bentuk dia kan, suasana dia kan. Sebab kalau kita kata perlukan TV, barulah nak faham benda ni. Untuk orang ada TV lah, orang zaman dulu, orang di negeri-negeri yang tak ada TV dan sebagainya. Tapi sebab itulah bila kita baca Quran, kita dengar orang baca Quran, kita dengar orang sembahyang baca Quran, kita dengar orang qiraatul Quran, tilawatul Quran kan, kalau orang faham, maka dia akan menakutkanlah benda-benda ni kan. Iaitu suasana di mana Allah Ta'ala kumpulkan amalan kita pada hari ini ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala kumpulkan amalan kita pada hari ini bukannya begitu saja kan, tapi benda tu tertulis kan, dan dengan detail. Kemudian Allah Ta'ala kata kat sini kan, lepas tu akan dicampakkan kepada kita, akan diberikan kepada kita, dan dia tu terbuka, yang mana kemudian Allah Ta'ala kata Iqra' kitabak. Dalam ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-14 ayat ke-14 Allah Ta'ala kata Iqra' kitabak. Sekarang baca kitab kamu. Kitab kamu tu apa? Iaitu apa yang menuliskan buku kamu tu, yang menuliskan segala amalan kamu tu semasa atas dunia. Jadi Iqra' kitabak, baca kitab kamu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Allah Ta'ala kata cukuplah, binafsika, untuk diri kamu, al-yawma, pada hari ini, iaitu hari kiamat, alaika hasiba, kamu ni menjadi pengira. Maknanya kamu kira lah, maknanya kan, bukan kita lah kena kira kan, tapi maknanya dah boleh tengok lah kan, boleh tengok, cukuplah benda tu untuk menjadi bukti kepada amalan-amalan kamu yang sama ada baik ke ataupun jahat ke kan. Maknanya kamu tak boleh nak sembunyikan lah. Sebab apa? Benda semua tu tertulis di dalam tu. Dan Allah Ta'ala minta kita baca kalau kamu tak percaya bahawa kamu lakukan ini dan sebagainya kan. Jadi kita bacalah di tempat-tempat lain bagaimana Allah Ta'ala sebutkan kan, bahawa manusia pada masa itu cuba untuk mengelak, beralasan dan sebagainya kan, dan mereka bila terbukti tu, mereka pun nak lari balik ke dunia, untuk beramal soleh walaupun sekejap, nak bertaubat. Tapi Allah Ta'ala kata no, tak boleh dah kan, ini bukan tempat, di sini adalah tempat pembalasan, iaitu di hari akhirat, al-yawma tu. Kemudian seterusnya Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-15 man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Sesiapa yang mendapat petunjuk, siapa yang mengambil petunjuk, fa innama yahtadi li nafsih, maka sebenarnya petunjuk dia untuk dirinya sendiri. Makna siapa yang beramal soleh ke, siapa yang mengikut Islam ke, sebenarnya untuk diri dia, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain, bukan untuk nak Allah Ta'ala kan, tak ada. Allah Ta'ala tak perlukan kepada kita semua kan. Siapa yang beramal soleh, siapa yang baik, siapa yang ikut Islam, maka dapat untuk diri dia. Jadi siapa yang beramal, kita katakan pada hari ini, adalah untuk diri dia, bukan untuk siapa-siapa yang lain. Jadi man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, untuk dirinya. Dan kemudian Allah Ta'ala sebalik daripada tu, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan siapa yang sesat, siapa nak ikut tak nak ikut yang baik, yang betul dan sebagainya ni, Allah Ta'ala kata fa innama yadhillu 'alaiha, sesungguhnya kesesatan tu ke atas dia. Kalau dia sesat, nanti balasan di atas kesesatan itu ialah ke atasnya, bukan ke atas orang lain. Kemudian Allah Ta'ala kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Tu satu konsep lah, satu prinsip yang Allah Ta'ala kata seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Awak buat jahat, awak sesat, awak lah kena. Ayat ini ulama kata inilah satu konsep, satu benda, prinsip yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalau seseorang tu dia akan tanggung dosa dia lah, tak akan tanggung dosa orang lain. Cuma ada di sana lagi ayat ini ulama-ulama jelaskan dalam tafsir, iaitu tidaklah bercanggah dengan satu ayat lain yang mengatakan bahawa kalaulah seseorang itu mengajak kepada kejahatan, menjadi pelopor kepada kejahatan, menjadi membuat sunnah kejahatan, maka dia juga akan mendapat dosa orang yang mengikutnya. Kenapa pula dia tanggung dosa orang lain? Kerana dia yang memberi saham di dalam kerja-kerja kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengikutnya. Sebab itulah orang-orang yang berada di atas ke, orang-orang yang tak tahulah kita katakan yang tak tahulah macam-macam lah sekarang kan, dalam media sosial kan, mengajar, mencadangkan, membuat promosi benda-benda yang tak elok kan. Tak kira dalam TV ke, dalam radio ke, kalau dia promosi, dia ajak, dia memestartkan, mempioneerkan satu benda yang jahat, satu benda yang tak elok, maka dia akan tanggung dosa sampailah kiamat selagi mana orang buat benda tu. Ini tak bercanggah dengan ayat ni kan.
tak bercanggah. Sebab apa? Ayat ni nak kata apa? Dia akan tanggung dosa. Tak tanggung dosa orang lain, yes. Tak ada kaitan, yes. Tapi kalau dosa tu orang buat kerana mengikut dia, maka dia akan dapat dosa juga. Dia juga mempunyai saham. Itu juga. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan satu prinsip lain, iaitu Allah Ta'ala ni sayangnya kepada manusia. Dia ni Allah Ta'ala tidak akan menghukum manusia itu, mengazab manusia, melainkan setelah diutuskan Rasul. Maknanya Allah Ta'ala akan hantar Rasul, akan cerita dulu kan. Kalau zaman sekarang ni Allah Ta'ala hantar pendakwah bercerita kepada Islam kan, menceritakan Islam kepada manusia, dan Allah Ta'ala tak akan mengazabkan orang yang tak tahu apa-apa, yang langsung tak tahu apa-apa. Maksudnya ialah yang tak ada diberitahu, yang tak tahu Muhammad, yang tak tahu apa, tiba-tiba kena azab dia. Tak, Allah Ta'ala sejak daripada dulu prinsip dia ialah Allah wa ma kunna mu'azzibin. Allah Ta'ala kata kami tak akan mengazabkan manusia ni kecuali hatta nab'asa rasula, sehingga kami utuskan rasul kepada kaum tersebut. Kemudian wa iza aradna, kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata dalam ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-16, wa iza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami nak menghancurkan satu-satu kampung, satu-satu negeri itu, Allah Ta'ala kata amarna mutrafiha, kami akan suruh orang-orang yang mutraf ni dalam tafsiran kata ialah ru'asa, iaitu ketua-ketua, kepala-kepala negeri itu, orang-orang kaya, itu nama dia mutraf. Jadi Allah Ta'ala kata kami akan suruh. Maksud suruh situ ialah menyuruh mereka ini dengan kebaikan, menyuruh mereka ini dengan iman, menyuruh mereka ini dengan amal soleh. Tetapi adakah mereka ikut? Allah Ta'ala kata tandanya nak berlaku kehancuran kepada negeri tersebut ialah lalu fafasaku fiha, mereka buat fasik di dalam negeri tersebut. Maknanya mereka tak ikut. Maknanya dah datang dah anjurannya, mereka dah datang dah peringatan kepada mereka supaya beriman, tapi mereka tak ikut juga, bahkan mereka menjadi fasik. Allah Ta'ala kata fafasaku fiha, buat kerosakan, buat fasik, buat kejahatan, tak indah kepada kebaikan, tak indah kepada ajakan-ajakan kebaikan tu. Fahaqqa alaihal qaul, Allah Ta'ala kata maka wajiblah ke atas mereka pada ketika itu fadammarnaha tadmira, Allah Ta'ala akan hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi maknanya inilah satu peringatan kepada kita jugalah yang hidup pada hari ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tanda bila nak hancurkan sesuatu negeri itu ialah Allah Ta'ala akan utuskan adanya pendakwah, adanya pengingat-pengingat kepada kebaikan kan, mengingatkan kepada iman, mengingatkan kepada amal soleh, kepada orang-orang besar. Apabila orang besar ni tak lupa juga, tak nak juga dengar fafasaku, maka pada masa itu Allah Ta'ala kata kami akan hancurkan negeri tersebut, fadammarnaha tadmira. Ayat yang ke-17, ayat terakhir, Allah Ta'ala kata wa kam ahlakna, apa yang akan berlaku ni iaitu sunnatullah ini, peraturan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala hancurkan ni, tanda-tanda begini bukan sekali berlaku, bukan tak pernah berlaku, dah banyak dah berlaku. Allah Ta'ala kata berapa banyak kam ahlakna minal qurun, berapa banyak kami dah hancurkan minal qurun. Qurun tu maksudnya ialah umam. Dalam tafsiran kata umam ni mana bangsa-bangsa, kaum-kaum yang terdahulu iaitu bila min ba'di Nuh, selepas daripada Nabi Nuh. Maknanya bukan Nabi Nuh, masa zaman Nabi Nuh ni kena banjir besar semua sekali, mati semua, tapi selepas Nabi Nuh pun banyak lagi kurun-kurun yang lainnya. Kurun-kurun yang lain iaitu bangsa-bangsa, kumpulan-kumpulan manusia yang lain, umat-umat yang selepas daripada itu yang telah dihancurkan. Wa kafa bi rabbika, Allah Ta'ala kata cukuplah bizunubi rabbik, wa kafa bi rabbika bizunubi ibadihi, dengan dosa daripada hamba-hambanya itu cukuplah bagi Allah itu untuk Allah Ta'ala ni khabiran basira. Allah Ta'ala tahu. Khabiran basira maknanya lah tahu zahir dan juga batin. Maknanya dosa-dosa hamba bizunubi ibadihi ni, bizunubi ibadihi, Allah Ta'ala kata dengan dosa-dosa hamba Allah Ta'ala tahu semua. Jangan nak sembunyilah, jangan nak kata kami tahu. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan sini bahawa kan, kalau orang kata tak, kami tak bersalah kan, mereka kata kami ni tak ada, kami tak buat salah, kami ni sebenarnya tak, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu dalam perut, Allah Ta'ala tahu dalam hati, Allah Ta'ala tahu yang zahir kan. Jadi kalau manusia ni, dia mungkin kita tahu yang zahir saja. Kita boleh dengar kan, oh dia cerita dalam media sosial kata tidak, bercerita dalam surat khabar kata tidak, bercerita dalam YouTube kata tidak, bercerita tidak, tapi Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi kalau manusia kata nak menipu kan, kata tidak pun, tapi Allah Ta'ala tahu. Khabiran, Allah Ta'ala ni khabiran, khabir tu makna tahu yang batin, basira, Allah Ta'ala tahu yang zahir.
Jadi zahir batin semua Allah Ta'ala tahu. Jadi setakat itulah saja insya-Allah daripada muka surat hari ini 283. Jadi insya-Allah bersama lagi kita akan datang dalam sesi kita di muka surat 284, apa cerita Allah SWT lagi dalam muka surat seterusnya. Jadi insya-Allah jangan lupa setiap hari kita berjumpa, satu hari kita mempelajari, kita mendengar, kita mengambil tadabbur satu muka surat satu hari insya-Allah. Jangan lupa untuk share dengan semua kawan-kawan kita, dengan di mana saja ada grup-grup, insya-Allah masukkan link kita ni kepada semua insya-Allah kan, supaya kita dapat manfaat daripada apa yang kita sama-sama dengar pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.